Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Tidak cukupkah ahli parlimen kerajaan untuk pegang JLC? Setelah berjaya menebuk atap dan scheme of things dijalankan tampil Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata semua anggota Parlimen Kerajaan Persekutuan yang tidak dilantik sebagai Menteri dan Timbalan Menteri akan dilantik mempengerusikan agensi dan syarikat berkaitan kerajaan JLC. Kerana mereka semua ini layak, mereka ini adalah ahli Parlimen, kata Setiausaha Agung PAS itu, seperti dipetik Malaysia Kini. Demi menjustifikasikannya, Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Zuhdi Marzuki pula berkata pelantikan ahli parlimen sebagai pengerusi GLC memperlihatkan kerajaan benar-benar bertanggungjawab kepada rakyat kerana mereka dilantik adalah dalam kalangan yang dipilih oleh rakyat. Kerana mereka adalah mewakili rakyat memantau perjalanan sesuatu GLC, ujarnya seperti dipetik Berita Harian 13 April 2020. Namun tindakan itu dikritik oleh pelbagai pihak kerana ia berlaku di saat rakyat sedang berdepan dengan COVID-19 dan ramai yang kehilangan pekerjaan apabila syarikat berhenti beroperasi. PAS pada satu ketika bertegas bahawa urusan pemerintahan adalah hal yang amat penting. Ia hendaklah diamanahkan kepada ahlinya dan tidak boleh kepada selainnya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kekuasaan itu adalah amanah. Pada hari akhirat nanti ia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan hak dan menunaikan apa yang diamanahkannya di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Semua itu sudah tercatat dalam sejarah Malaysia. Kini tersebar pula berita bahawa ahli parlimen pimpinan tertinggi bersatu, Datuk Suhaili Abdul Rahman, telah dilantik memegang jawatan ahli lembaga pengarah syarikat-syarikat berkaitan MARA. Antaranya MARA Corporation Sdn Bhd, Pelaburan MARA Berhad, PMB Tijari Berhad, MARA Incorporated Sdn Bhd dan Global Link Malaysia Sdn Bhd. Perkara tersebut dibangkitkan oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia AMK Akmal Nasir. Beliau berkata kerajaan Perikatan Nasional melalui amalan Scheme of Things semakin keterlaluan dengan lambakan lantikan politik bagi mengisi jawatan tertentu dalam agensi dan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLCS dilihat berpotensi menjejaskan prestasi syarikat. Amalan tidak sihat yang berlaku dalam MARA Corporation Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat pelaburan milik Majlis Amanah Rakyat MARA sejak berlakunya episod Langkah Sheraton pada tahun lalu amat membimbangkan. Kini keadaan semakin membara apabila terdapat lantikan-lantikan yang bakal dibuat melibatkan institusi pengajian tinggi MARA, kata Akmal. Beliau bertanya, sama ada laporan yang menyatakan bahawa pimpinan bersatu ini bakal dilantik sebagai ahli lembaga pengarah 3 lagi syarikat, iaitu College Politek MARA Sdn Bhd atau KPTM, Med Bumikar MARA Sdn Bhd MBM dan Universiti Teknikal MARA Sdn Bhd UniKL. Berapakah pulangan atau allowance yang diterima oleh beliau serta apakah keputusan-keputusan penting keutamanya yang melibatkan pelaburan, dana atau perbelanjaan yang telah dibuat semenjak beliau menjadi ahli lembaga pengarah bagi setiap syarikat tersebut? Soal Akmal. Beliau menuntut penjelasan terbuka daripada Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad dalam isu ini di samping mendesak agar pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan terhadap perkara itu. Sewajibnya persidangan parlimen perlu disegerakan bagi memastikan proses semak dan imbang berlaku agar kita dapat mengelakkan kemungkinan berlakunya ketirisan dan penyalahgunaan kuasa, tegasnya. Kalau dahulu kerajaan tebuk atap kata pelantikan ahli parlimen ke jawatan GLC untuk memudahkan pemantauan dan kebertanggungjawaban wakil rakyat dan prestasi GLC berkenaan, kini apa pula alasannya? Kerana Suhaili bukan ahli parlimen.